Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya adalah Nur Syafilah binti Syahri, jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan kepujian. Saya merupakan pelajar dari PP Kota Baru Kelantan, ingin membentangkan pada hari ini iaitu hubungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan awal kanak-kanak iaitu HBEC 3703. Pada pembentangan saya pada hari ini iaitu ibu bapa dan guru mempunyai matlamat yang sama iaitu menyediakan dan memberikan pendidikan yang terbaik buat generasi muda. Namun, sewaktu anak-anak meniti perjalanan dalam momen pendidikan, matlamat ini begitu sukar untuk dicapai. Walaupun ibu bapa dan guru memainkan peranan penting secara individu. Namun, antara sedar dan tidak peranan kedua-dua pihak ini saling berkait rapat bagi para pelajar mencapai kecemerlangan. Pada pembentangan saya hari ini, saya akan memberi 9 cara berkomunikasi dengan ibu bapa untuk guru. Yang pertama adalah pertemuan ibu bapa. Apa pertemuan ibu bapa? Pertemuan ibu bapa adalah hubungan bersemuka adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan ibu bapa dan ramai guru memilih pilihan ini sebagai cara utama uh, uh, guru dapat berkongsi. Semasa pertemuan penting ini uh, penting untuk membincangkan kemajuan dan matlamat akademik. Apa yang diperlukan oleh murid-murid dan apa-apa kebimbangan dan uh, dan apa-apa kebimbangan yang ada pada ibu bapa dengan anak mereka atau pendidikan yang mereka berikan. Dalam pertemuan ibu bapa ini, saya terbahagi kepada 3 iaitu kepentingan pertemuan ibu bapa. Yang pertama, guru dapat memberi masa yang penting untuk mengaitkan maklum balas mereka tentang anak kepada ibu bapa yang kemudiannya dapat mendorong kanak-kanak untuk mencapai lebih banyak dan terus cemerlang. Yang kedua iaitu kepentingan pelibatan antara sekolah dan ibu bapa murid adalah penting dalam hal tertentu untuk keberhasilan produktiviti dengan murid mereka. Yang ketiga iaitu menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kekuatan, kelemahan, minat dan cabaran murid yang membawa kepada strategi pembelajaran dan pembangunan yang lebih efektif. Seterusnya, yang keempat, memberi sokongan tambahan untuk mengukuhkan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Yang kelima, membolehkan kedua-dua ibu bapa dan guru untuk merancang strategi yang memenuhi keperluan gaya pembelajaran anak-anak dan menggalakkan pertumbuhan akademik. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keenam, pelibatan ibu bapa dalam proses pendidikan juga dapat mencipta suasana komuniti dan tanggungjawab bersama. Yang ketujuh iaitu komunikasi antara guru dan ibu bapa dapat memberi manfaat kepada murid dari segi tingkah laku. Ini adalah dapat mencipta sikap pembelajaran yang positif, menggalakkan disiplin diri dan memupuk rasa tanggungjawab dalam diri murid. Percubaan guru bersama ibu bapa adalah bertujuan memahami perkembangan murid di rumah dan sekolah supaya kedua-dua pihak dapat bertukar idea bagi mengembangkan potensi murid. Percubaan ini adalah penting untuk mengenali kelemahan dan kekuatan seseorang murid. Selain itu, pihak sekolah juga dapat menyelami latar belakang keluarga murid. Seterusnya yang kedua adalah ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak.
Ibu bapa merupakan guru pertama dan paling lama bagi anak-anak mereka. Dalam proses perkembangan yang biasa, ibu bapa adalah yang banyak menyokong perkembangan sosial dan akademik anak-anak mereka. Ibu bapa merupakan unit rasa dalam keluarga dan peranannya sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Peranan ibu bapa sangat penting dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlibat secara komited. Seterusnya, yang ketiga adalah merancang aktiviti pembelajaran. Merancang aktiviti pembelajaran untuk murid-murid secara sistematik menyediakan bahan pembelajaran berasaskan pembelajaran yang abad ke-21 dan berusaha memudahkan campaian ilmu kepada murid-murid yang jauh dari kemudahan internet sama ada secara email atau SMS. Hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan ibu bapa bukan terhenti dari sudut melihat perkembangan akademik di rumah, malah mengambil tahu perihal anak murid tentang pembelajarannya. Yang seterusnya, yang keempat iaitu surat sebagai saluran komunikasi dan interaksi antara guru dan ibu bapa. Surat-surat tersebut adalah surat pemberitahuan kepada ibu bapa atau penjaga mengenai hal berkaitan aktiviti pusat prasekolah. Pihak sekolah boleh menyuruh murid untuk berjumpa dengan ibu bapa atau murid yang berkaitan untuk menyampaikan maklumat. Yang seterusnya adalah iaitu murid dijadikan sebagai pengantaraan bagi menggantikan guru sendiri untuk bersemuka dengan ibu bapa. Saluran ini juga digunakan untuk meminta ibu bapa berkenaan untuk berjumpaan dengan pihak sekolah bagi membincangkan masalah-masalah anak-anak mereka di sekolah. Seterusnya, yang kelima iaitu yang perlu kita adakan mengeratkan hubungan ibu bapa dan guru adalah yang kelima, Persatuan Ibu Bapa Guru iaitu PIBG sebagai saluran komunikasi dan interaksi. Okay. Iaitu Persatuan Ibu Bapa Guru PIB yakni PIBG adalah berfungsi sebagai tempat bermesyuarat dan berdialog antara guru dan ibu bapa mengenai perkara yang melibatkan komuniti sekolah. Malah, ia juga dapat membincangkan tentang perkembangan anak-anak di sekolah mengenai pembelajaran mereka. Yang seterusnya adalah yang keenam, berkomunikasi melalui aplikasi. Melalui aplikasi, seiring dengan kecanggihan teknologi masa kini, pelbagai medium diwujudkan untuk memudahkan guru berinteraksi dengan ibu bapa dalam menyalurkan maklumat serta informasi penting berkaitan pelajaran anak-anak dan perkembangan sekolah. Menurut dalam hal ini juga, medium khas seperti WhatsApp dan Telegram dapat memberi peluang dan ruang untuk ibu bapa dan guru berkongsi pendapat atau idea masing-masing bergantung kepada topik yang mahu dibincangkan. Okay, ada tiga medium aplikasi yang kita boleh sampaikan kepada ibu bapa dan guru. Yang pertama adalah medium khas seperti WhatsApp dan Telegram dapat memberi peluang dan ruang untuk ibu bapa dan guru berkongsi pendapat atau idea masing-masing bergantung kepada topik yang mahu dibincangkan. Yang kedua, iaitu setiap ibu bapa perlu tahu segala maklumat yang berkaitan dengan anak-anak mereka dengan segera dan mudah, terutamanya jika anak-anak sakit atau kemalangan kerana perkara ini membabitkan keselamatan kanak-kanak. Yang ketiga, dengan adanya penggunaan medium komunikasi yang
yang sebercanggih ini, perhubungan antara guru dan ibu bapa akan menjadi lebih rapat dan lebih mudah untuk berhubung antara semua ibu bapa kanak-kanak yang berdaftar di sesebuah tadika dengan guru maupun pengusaha tadika tersebut. Yang seterusnya yang ketujuh iaitu membina persekitaran yang mesra dan selesa antara guru dan ibu bapa. Okey. Membina persekitaran yang mesra dan selesa, persekitaran tadika memainkan peranan yang penting bagi menguatkan hubungan ibu bapa dan guru. Kawasan menyambut tetamu dan pejabat tadika perlu disediakan dalam keadaan ceria, selesa dan memudahkan sesuatu urusan. Pihak tadika perlu menyediakan tempat duduk atau kawasan pertemuan yang selesa supaya ibu bapa merasa kehadiran mereka dialukan oleh pihak tadika. Okay, yang pertama mengenai persekitaran yang mesra dan selesa, iaitu yang pertama ruang perjumpaan ibu bapa dan guru perlu di kawasan yang tertutup dan tiada gangguan lalu lintas oleh guru atau kanak-kanak lain bagi membantu komunikasi menjadi lebih berkesan. Yang kedua, selain daripada perbualan, guru-guru juga perlu memberikan senyuman yang mesra dan menunjukkan perwatakan yang baik dan positif kepada mereka. Yang ke-8 iaitu uh, media penyampaian maklumat, buku informasi, dinding informasi atau papan informasi. Okay. Melalui media ini, media menyampai maklumat seperti buku informasi, dinding informasi atau papan informasi bagi memudahkan ibu bapa dan guru berhubung secara langsung dan maklumat aktiviti tadika boleh disampaikan dengan lebih baik. Dalam media ini juga memberi surat atau jemputan khas kepada ibu bapa bagi menyertai aktiviti tadika atau acara-acara tahunan tadika seperti sambutan Hari Guru, Hari Sukan, Hari Raya atau sambutan-sambutan lain yang memerlukan untuk ibu bapa datang dan merayakan bersama-sama. Yang seterusnya yang terakhir iaitu yang ke-9 iaitu penyediaan bahan informasi bercetak atau elektronik bagi ibu bapa. Okey, dalam penyediaan bahan informasi bercetak ini menyediakan template atau bahan-bahan bercetak berkaitan maklumat perkembangan kanak-kanak. Selain itu, pihak tadika perlu menyediakan buku laporan, aktiviti atau perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini tentang berkaitan HBEC 3703. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.